Okey, baiklah, berkenaan dengan kriteria 30% pengurangan gaji ataupun pengurangan pendapatan yang ada pada kategori 1 dan kategori 2. Sinar. Saya berikan satu contoh ataupun situasi lah yang mungkin lepas ni Encik Zakri boleh respon. Okey, pertama, contoh ini contoh. Okey, Faiz mempunyai pendapatan 10k sebulan sebagai juru solek haiwan. Okey, juru solek haiwan. Okey, disebabkan oleh pandemik, 30% daripada gajinya dikurangkan dan ketika ini dia ada RM7,000 pendapatan sebulan. Okey, untuk syarat ini dilayaklah, betul. Okey. Untuk situasi kedua pula. Khatijah mempunyai RM2,000 gaji sebulan sebagai buruh binaan. Okey. Tetapi 20% sahaja pendapatan dia dikurangkan. Okey, maknanya ketika ini dia ada RM1,600. Okey, adakah bagi KWSP Khatijah ini tidak layak ataupun tidak terjejas? Tafadhal. Yang pertama kali saya nak cakapkan, kita tidak mengasingkan daripada orang yang mempunyai gaji lebih atau gaji kurang. Untuk KWSP, semua orang adalah sama. Okey, itu saya setuju, Cik Zakri. Okey, miskin, kaya, semua sama saja. Okey, yang miskin pun makan nasi, yang kaya pun makan nasi. Dua-dua pun makan nasi. Tak kira lah yang kaya lebih makan banyak nasi daripada yang miskin. Yang penting ianya tetap nasi. Sama je. Betul? Asalkan kerja KWSP senang. Asalkan mereka memenuhi kriteria yang tiada pendapatan, sudah hilang gaji. Jadi macam Faiz telah hilang gaji, dia pun boleh. Katalah kalau Daniel dia pun sekarang pemandu Grab, dia pun tidak membuat caruman 2 bulan pada masa permohonan, dia pun boleh. Sekarang pada masa ini kita membuat seluas yang boleh. Jadi objektifnya bukan untuk memotong orang keluar, kita hendak meluaskan. Dia macam orang buka pintu jugalah, Cik Zakri. Kan, pintu tu KWSP sebenarnya boleh buka besar lah kan. Tapi oleh kerana buka separuh pun kita boleh masuk, jadi kita tak payah buka besar-besar, betul tak? Padahal kalau kita buka besar, ramai orang boleh masuk, cepat masuk. Itulah sebabnya kita mempunyai kategori yang kedua. Kategori kedua memastikan pintu tidak tertutup. Saya rasa kalau kita buka pintu luas-luas, Cik Zakri, kita tak perlu kot ada kategori kedua ni. Okey, sorry. Teruskan. Jadi seperti macam Kak Tijah ni. Kak Tijah ni dia kata, memang saya turunnya 20%. Tapi macam mana? Mungkin Kak Tijah dia juga membuat perniagaan menjual kuih ke. Yang ni kalau dia jual lah kan. Kalau dia tak jual, salah dia lah. Siapa suruh tak jual kuih, betul? Teruskan. Sorry. Maaf. Jadi dia pun mungkin mempunyai sumber pendapatan lain daripada pekerjaan beliau. Tapi bukan semua ada pendapatan lain, Cik Zakri. Okey. Pada yang di luar sana tu yang tak ada pendapatan lain, itu salah diri sendiri kenapa tak ada pendapatan lain. Okey, lagi satu, Cik Zakri. Macam mana pihak KWSP ingin nak mengetahui yang hasil pendapatan penjualan kuih Puan Khatijah tadi? Daripada mana? Macam mana dia nak tahu? Itulah sebabnya kita memberikan sokongan. Bawalah dokumen sokongan yang lain seperti penyata bank. Yang tu memang asli tu memang saya sokong tu. Pasal saya punya jiran pun dia berniaga jual kuih dan nasi lemak dekat tepi jalan. Dia buka gerai kecil. Okey, dia tak terima cash, dia buat PayWave, kad kredit dengan debit card saja untuk customer dia, untuk pelanggan-pelanggan dia. Jadi semua duit direct masuk akaun. Okey, jadi kepada semua peniaga-peniaga kuih muih di tepi jalan, di gerai-gerai kecil, tiada istilah kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Sekarang ni kita gunakan istilah kais pagi makan esok. Kerana duit kita kena simpan dulu dalam bank, walaupun kita tengah sesak, simpan dulu dalam bank. Kerana itu penting untuk penyata, untuk digunakan time sekarang ni. Kan? Betul, saya agree. Asli, memang betul. Asli, tepat.
Jadi kalau Kak Hijah boleh memberikan penyata bank yang menunjukkan sebelum ni beliau mungkin mendapat sumber pendapatan keseluruhan RM1,000 katalah ya. Tapi dia punya gaji hanya sekarang turun RM800. Tapi sekarang juga pendapatan daripada menjual kuihnya dah turun lagi. Melalui penyata bank boleh menunjukkan. Tapi Encik Zakri, itu untuk orang yang dah lama menjual kuih daripada sebelum pandemik lagi. Jadi mereka boleh menunjukkan penurunan itu. Tapi bagaimana pula dengan orang yang terpaksa berniaga menjual kuih kerana pendapatannya dikurangkan oleh majikan? Mereka tak boleh nak menunjukkan pengurangan pendapatan kerana mereka baru saja menjual kuih di waktu pandemik ini. Jadi bagaimana tu? Okey, kita orang salah. Kenapa kita orang tak jual kuih? Betul? Kan? Betul, Jaga. Asli, memang betul. Asli, tepat sekali.